Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Apa khabar sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah? Saya mendoakan agar semua teman-teman agar di dalam keadaan sihat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya meneruskan, insya-Allah saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa teman-teman yang daripada awal bersama dengan kita insya-Allah hinggalah ke akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita teruskan pelajaran, untuk menyemarakkan lagi pengajian kita, boleh tak saya dapatkan komen seorang sekali? Mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh tak kita dapatkan komen dahulu, mudahnya mengaji Al-Quran. Dan saya nak mengajak teman-teman, marilah kita memanjangkan ilmu Allah ini dengan kita menekan button share agar kita dapat bantu juga pasangan kita, ahli keluarga kita dan kawan-kawan kita. Mungkin tidak saat ini, nanti bila mereka buka Facebook mereka juga dapat belajar, dapat menonton dan memanfaatkan perkongsian yang kita berikan ini. InsyaAllah kita juga akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkongsi ilmu yang bermanfaat. Boleh ya? Kita minta komen dahulu dan share dahulu sebelum kita memulakan pelajaran. Terima kasih ya. Terima kasih yang tidak jemu-jemu untuk bersama dengan saya saban hari. Daripada awal sehinggalah sekarang ini, kita sudah masuk juzuk yang ke-8
dalam surah Al-A'raf. Untuk pelajaran hari ini kita akan baca daripada ayat 23 hingga ayat 30. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh ambil Al-Quran ke halaman 153. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Ayat-ayatnya kami akan bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu saya nak tanya, dah bersedia ke belum nak mulakan pelajaran ni? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan heart? Dah, okey, jom kita lihat bacaan isti'azah. Pastikan teman-teman yang dirahmati Allah, pada bacaan isti'azah ini diberikan tanda ataupun kita panggil sebagai sebutan yang tepat dari segi huruf hamzah dan ainnya. Makhrajnya itu berbeza, ya. Jangan dengar samar-samar, nak kata hamzah pun tidak, ain pun tidak. Contohnya a'udzubillah, tak betul. Ataupun a'u juga tak betul. Yang betulnya a'u. Yang pertama a makhraj di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, dibaca 2 harakat. A'udzu, zu di hujung lidah, billah dibaca nipis 2 harakat. Walaupun di sini baris fathah tapi dibaca 2. Minasyaitonir rajim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita masuk ayat 23 dari surah Al-A'raf. Qala rabbana zalamna. Dibaca 4 atau 5 harakat. Sebelum itu pastikan qa 2, la 2. Qala rabbana, ba bersabdu. Dha makhrajnya di hujung lidah. Dha ni makhrajnya di hujung lidah. Id ul zalamna, dan lam itu izhar syafawi. Bunyi saja lam, jangan dipanjangkan. Terus masuk na, 4 atau 5 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya anfusana, hamzah pada atas bertemu nun, bunyi an. Tapi bila datang fa, disamarkan. Itu maksudnya ikhfa, samar. Kadar harakat, kadar panjang 2 harakat, ya. Bunyi begitu saja. Bukan an. Kalau an izhar, kalau itu yang betul, ya. 2 harakat. Fusana, 2 harakat. Wa'il, di sini idgham bila gunnah. Teman-teman perhatikan, asalnya wa in lam, hamzah baris bawah bertemu nun in. Tapi bila datang huruf lam selepas nun mati, ini sebenarnya nun mati. Tapi di dalam Al-Quran As-Samusumani, pada hukum idgham bila gunnah, nun itu tidak diberikan tanda mati. Jadi kita baca dengan masuk tanpa dengung. Wa illam, wa illam, izhar syafawi, sempurna saja lam. Tawfir, taw, bukan tag tetapi taw, tawfir, fir, jadi nipis ra itu. Fir bukan fir, itu salah, ya. Yang betulnya fir lana wa taw, ra-nya dibaca tebal di sini. Wa taw, jangan baca watar. Ramai yang silap disebut watar hamna, bukan watar tetapi watar. Wa tarham, ha pedas di tengah kerongkong. Hamna lanakunan, dengungkan di sini 2 harakat. Ramai yang silap dia baca lanakunanna minal, tak sempurna itu. Dia mestilah lanakunanna minal, baru masuk naminal. Lanakunanna minal, nun baris atas naik turun di atas lam di sini. Alif lam qamar, ya. Alif lam qamar, ya. Lamnya ada tanda mati, jadi dibunyikan dengan jelas. Khasirin, rin jadi nipis ra-nya itu, ya. Dan ma'aril sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Jangan waqaf dengan khasirin, itu salah. Ataupun kita masuk nun daripada awal, khasirin, itu juga salah. Yang betulnya khasirin, ujung baru masuk ke nun. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir
ترحمنا لنكونن من الخاسرين. Boleh? Sekali lagi, cuba kita praktiskan sekali lagi. Jangan dengar saja ya, kita ikut baca sama-sama. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian barulah masuk ke ayat yang seterusnya. Baik, so far setakat ini macam mana? Boleh ikut, dapat diharapkan dapat belajar sesuatu lah daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan tadi. Baik, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, khususnya yang baru bersama dengan kita, boleh tak? Saya nak ajak teman-teman, jom kita tekan button share dahulu ya. Kita berikan sokongan dan dukungan insya-Allah supaya ilmu ini sampai juga kepada kawan-kawan dan ahli keluarga kita insya-Allah. Khususnya pasangan kita dan anak-anak kita. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Qala dua harakat. La makhrajnya dipangkal kerongkong. Bitu ta ti tu. Bukan bitu. Kalau bitu jadi huruf ta. Di huruf ta. Qala bitu dua harakat. Ba'dukum. Da ini pula makhrajnya di mana? Makhrajnya di tepi lidah. Teman-teman yang dirahmati Allah, tepi lidah ini, kanan ataupun kiri, mengikut keselesaan masing-masing. Ba'dukum. Kum, bukan kum. Jangan baca ba'dukum, tapi ba'dukum. Kaf baris depan bunyi ku, bukan bunyi ko. Tapi bila berjumpa mim jadi kum. Liba. Bunyi saja kum sempurna terus masuk. Liba'adhin. Di sini, dha saya dah bagi tahu tadi makhrajnya di mana. Tanwin di bawah bunyi dhin. Bunyi saja dhin sempurna. Di sini idhar halqi. Jangan dipanjangkan. Terus masuk adu. Bila nak waqaf, waw itu ditekankan kerana dia bersabdu. Itu kalau kita pilih untuk waqaf. Contohnya, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Adu. Tekankan. Tapi kalau kita nak sambung, dia jadi idgham bi gunnah kerana tanwin bertemu waw. Jadi adu walakum. Idgham bi gunnah kena masuk beserta dengung kadar panjang dua harakat. Adu walakum fil hinggalah akhir. Itu kalau nak wasal. Baik, mungkin ada yang ramai yang pilih untuk waqaf. Waqaf seperti mana yang saya beritahu tadi, ditekankan kerana waw itu bersabdu. Jangan baca dengan adu. Tak betul. Dia kena adu. Du. Tekankan sedikit. Ya. Kemudian walakum fil. Bukan fil. Fa baris bawah bunyi fi. Bukan bunyi fe. Jadi bila bertemu lam jadi fil. Bukan fil. Beza ya. Fil dengan fil. Sahabat-sahabat. Walaupun perkara-perkara yang sekecil begini kita perhatikan ya. InsyaAllah. Supaya ada keberkatannya di situ. Ardi mustaqarru. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya taqarrun. Tapi jadi taqarru. Masuk beserta dengan dua harakat. Wa mata'un. Idhar halqi. Sempurna saja. Bezanya teman-teman, kalau sahabat-sahabat tak ingat istilah idhar halqi, idgham bi gunnah dan sebagainya, tengok tanda. Contohnya tanwin di depan. Pada hukum idhar halqi, dia buat macam 69. Pada hukum idgham bi gunnah, contohnya dia buat macam 99. Sedangkan kedua-duanya ini merupakan dhammatain. Dua baris di hadapan. Tetapi ditulis dengan cara yang berbeza untuk maklumkan kepada pembaca bahawa di situ hukum yang berbeza. Di sini idhar jangan dipanjangkan. Sempurna saja un. Terus masuk. Ilahin. Ilahin. Baru berhenti. Cuba kita dengarkan dahulu. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Baru waqaf.
So far okey tak okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan yang baru bersama dengan kita, jangan lupa teman-teman, berikan sokongan dan dokongan kepada kami dengan menekan button share. Secara tidak langsung, sahabat-sahabat membantu kawan-kawan dan ahli keluarga kita yang berada dalam senarai list Facebook kita, insya-Allah. Mereka juga dapat belajar sesuatu dan kita pun bila mereka beramal kita dapat pahala. Walaupun sedang tidur pun, tapi dengan hasil perkongsian kita sekarang ini, mereka beramal, kita pun dapat tumpang pahala. Baik, sebelum kita nak meneruskan bacaan ayat yang seterusnya, saya nak mengajak teman-teman, marilah kita niatkan, jika Allah menerima bacaan ayat Al-Quran kita hari ini sebagai satu amalan hasanah kita, mohon pahalanya disampaikan juga kepada kedua ibu bapa kita dan guru-guru kita, khususnya walaupun yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Semoga ianya menjadi keberkatan juga dalam hidup mereka yang pernah membesarkan kita ini. Mungkin kebaikan yang ada yang kita lakukan hari ini adalah daripada berkat doa ibu dan ayah kita. Jadi jangan sama sekali kita melupakan mereka. Ya, jadi insya-Allah mungkin ada teman-teman yang tulis nama ibunya, ayahnya, sama ada yang telah meninggal dunia atau sebagainya. Mungkin teman-teman yang lain boleh tolong amin-aminkan. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Qala fiha makhrajnya di pertengahan kerongkong. Yau, muncungkan mulut. Yauna fiha, fi dua harakat, ha dua harakat. Tamutu, mu dua harakat, tu dua harakat. Nawa minha, nawa min, bunyi saja min terus masuk ha, kha ni makhrajnya di hujung kerongkong ni. Rajun, dan ma'arid li sukun diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Cuba sekali lagi. Qala fiha tahyawna. Sekali lagi. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. InsyaAllah sekejap lagi kita nak baca balik semua daripada ayat 23 hingga 30. Sekarang ni kita lihat satu persatu dahulu insyaAllah. Ya bani, ya dua harakat. Ya bani, 4 atau 5 harakat. Adam qad, dua harakat. Dama qad, diberikan lantunan di situ. Khakhala sughra. Ikhfa hakiki di sini, samarkan 2 harakat. Jangan baca anzalna, tak betul. Dia kena baca anzalna, gitu, samar saja, bukan an. Kalau an jadi izhar, salah ya. Dia kena baca anzalna alaikum, izhar syafawi, bunyi saja. Mungkin ada teman-teman, ustaz, saya tak ingatlah nama izhar syafawi sebagainya ni. Tak apa, yang penting tengok mim itu ada tanda mati tidak? Ada. Kalau ada, jangan panjang. Bunyi saja kum terus masuk. Libasai. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya libasan. Asalnya libasan. Tapi bila datang ya, jadi masuk beserta dengung 2 harakat. Libasai wari. Wa 2 harakat. Ri 2 harakat. Yuwari saw. Muncungkan mulut. Sawatikum. Sawa, 2 harakat. Tikum, izhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk. Warisha, warisha. Kalau waqaf syan jadi ma'iwat, 1 baris 2 harakat. Sya, baru berhenti. Kalau nak sambung, kalau sahabat-sahabat nafasnya masih panjang dan nak teruskan, jadi idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw, jadi sawatikum warisha walibasut taqwa. Itu kalau nak sambung.
Baik, mungkin ramai yang akan pilih untuk waqaf di sini dan terus ibtidak pada walibasut sin baris depan naik terus di atas ta yang bersabdu. Di sini alif lam qamar, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah lamnya tidak dibunyikan. Walibasut ada lantunan di situ. Jangan baca taqwa, tak betul. Dia kena baca taqwa zalika khair. Jadi begitu. Kemudian di ujung lidah. Zalika min dua harakat. Lika min idhar halqi. Sempurna saja min. Terus masuk. Dua harakat. Ya, dua harakat. Tilla. Lafz jalalah ini dibaca nipis. Dua harakat. Jangan baca tilla. Itu tebal. Salah ya. Tillahi la'allahum idhar syafawi. Bunyi saja hum. Terus masuk. Yadzakkarun. Zal di hujung lidah. Yadzakkarun. Dan diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Baru waqaf. So far macam mana? Siapa nak minum air? Silakan minum air cepat-cepat. Siapa nak betulkan kedudukan? Betulkan kedudukan. Yang penting, jangan lari dan jangan ke mana-mana. Kita ada beberapa ayat yang berbaki untuk pelajaran hari ini. So far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Kalau boleh, saya tahu teman-teman yang bersama dengan saya yang ramai-ramai ini daripada mana. Munculkan diri anda, perkenalkan diri kepada saya, insya-Allah. Mana tahu suatu hari nanti kita dapat bertemu. Ya? Kalau saya pergi ke tempat anda, mana tahu jemputlah saya. Mungkin kita boleh buat kursus sanad surah Fatihah di surau atau masjid berdekatan dengan rumah anda, insya-Allah. Kalau kena dengan jadualnya, saya akan datang. Ya? Saya akan datang. Boleh buat jemputan, insya-Allah. Kita nak teruskan pada ayat yang seterusnya. Ya. Baik, sebelum itu, teman-teman ya yang belum lagi menekan button share mungkin dapat memberikan sokongan dan dokongan ya, insya-Allah dengan menekan button share. Kita lihat ayat seterusnya ini. Ya bani, ya 2 harakat, ni dia baca 4 atau 5 harakat. Adam la yaf fa tinan, dengungkan di sini. Wajibul gunnah 2 harakat. Ramai yang silap. Saya selalunya akan tekankan poin-poin di mana tempat-tempat yang mengikut pengalaman kita, di situ tempat yang selalu orang buat silap. Jadi kalau saya bagi tahu poin-poin di situ, maksudnya di situlah teman-teman kena berikan perhatian ya. La yaftinannakumush. Jadi mim baris depan terus naik di atas shin. Jangan baca nakumul. Itu kalau alif lam qamariyah betul, tetapi contohnya alif lam qamariyah di sini. Minal, jadi lam itu bunyi, dijelaskan. Nampak tak bezanya? Alif lam qamariyah lamnya ada tanda mati. Padahal kalau alif lam syamsiah lamnya kosong, tidak ada tanda mati. Jadi yang tak ada tanda mati itu, sahabat-sahabat, kalau tak ingat nama istilah yang saya beritahu tadi, alif lam syamsiah ataupun qamariyah, tengok lamnya ada tanda mati atau tidak. Kalau tak ada tanda mati, jangan dibunyikan. Kalau ada tanda mati begini, barulah dibunyikan. La yaftinannakumus syaitanu kama. 4 atau 5 harakat. Makhrajnya di hujung kerongkong. Akhraja abawaikum. Di sini dengungkan 2 harakat. Kum minal jan. Di sini idgham mislan saghir ya hukumnya. Mim mati bertemu mim. 2 harakat dengung. Minal lam dibunyikan. Alif lam qamar ya.
Dengungkan di sini wajibul gunnah, wajib dengung. Nun bersat tanda sabdu. Jannati ikhfa hakiki, disamarkan dua harakat. Zi'u anhuma an idhar halqi, idhar halqi. Libasahuma liyuriyahuma. Ini jaga, takut ada yang terbelit lidah. Liyuriyahuma, dengan dengar saja, ikut sekali. Liyuriyahuma sawatihima, diwakafkan sekurang-kurang dua harakat. Kemudian dengungkan dua harakat, wajibul gunnah. Dipanjangkan dua harakat. Yarakum, dua harakat. Kum idhar syafawi, sempurna saja. Huwa wa qabiluhu, dua kali wa. Huwa wa qabiluhu min idhar halqi. Haitsula, pedas, su di hujung lidah. Sulan tarawnahum. Ramai yang silap di sini disebut huruf sin. Haitsula, tak betul. Dia yang betulnya haitsula tarawnahum. Dan kemudian dengungkan wajibul gunnah dua harakat. Inna ja'alna, nun baris atas naik terus di atas shin yang bertanda mati. Syayati, bukan ti. Kalau ti jadi huruf ta, di sini huruf ta. Tina awliya, 4 atau 5 harakat. Alilladzi, di ujung lidah. La yu'minun. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum. Saya waqaf di situ, kemudian saya akan tidak daripada kama akhraja abawaikum. Kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Okey, so far macam mana? Boleh ikut? Diharapkan teman-teman mungkin boleh beri komen sikit di ruangan bawah. So far macam mana? Kalau ada di kalangan teman-teman yang merasakan pelajaran kita ini terlalu advance, terlalu banyak untuk diingatkan, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami akan bantu teman-teman dengan kami kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah anda. Untuk mendapatkan semua itu, insyaAllah nanti saya beritahu bagaimana untuk mendapatkannya. Ya, insyaAllah. Tunggu sehingga akhir pelajaran dan jangan ke mana-mana. Kita lihat ayat yang seterusnya. Sebelum itu saya nak mengajak teman-teman yang baru bersama dengan kita untuk menekan button share. Itulah pengerasnya. Kita buat perkongsian setiap hari ini secara percuma. Jadi saya minta dukungan dan sokongan daripada teman-teman untuk kita panjang-panjangkan ilmu Allah ini. Kita lihat ayat seterusnya ini. Wa idza, di hujung lidah. Fa'alu, 2 harakat. Fahishatan, di sini dibacakan dengan samar 2 harakat, tapi dibacakan dengan tebal kerana qaf merupakan isti'la. Fahishatan qalu, baru masuk qalu. Qalu, 2 harakat pada qa, 2 harakat pada lu. Wajadna,
dibadikan lantunan di sini. Dal bertanda mati asli. Wajadna 'alaiha 4 atau 5 harakat. Aba'ana 2 harakat. Ba 4 atau 5. A 1, na 2. Aba'ana wallah. Dan lafz jalalah ini dibaca tebal kerana datang sebelumnya huruf yang berbaris fathah dengan kadar panjang 2 harakat. Wallahu amarana biha. Amarana 2 harakat. Biha dengan waqaf 2 harakat. Qul dengungkan dulu 2 harakat di sini wajibul gunnah. Qul innallah dipanjangkan 2 harakat. Hala ya'muru bil bukan bil. Ramai yang silap di sini dibaca bil fahsya. Contohnya kita baca dalam surah Fatihah pun ramai yang tersilap. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramai yang baca Alhamdulillahi Rabbil. Bukan Rabbil tapi Rabbil. Ba baris bawah bunyi B bukan bunyi B. Itu beza dia teman-teman. Kena hati-hati. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Kalau waqaf, hamzah itu diberikan tanda mati mendatang. Ataqulu, qulu harakat, lu 2 harakat. Ataquluna 'ala Allah. Dibacakan tebal 2 harakat. Na'ala Allahi ma la ta'lamun. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Baru berhenti. So far macam mana? Boleh ikut. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan berikan saya thumbs up dan juga heart. Kita nak masuk ke dalam ayat yang kedua yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat semakin bersemangat. Semakin kita nak pergi ke hujung, sepatutnya lebih bersemangat. Jangan semakin kita nak pergi ke hujung, kita dah mula hilang semangat untuk belajar. Sepatutnya kita lebih bersemangat. InsyaAllah kita buat live ini setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center. Siapa yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat hinggalah kita khatam Al-Quran bersama-sama, jangan lupa like page dan make see first. InsyaAllah bila ada notifikasi kita live. Kita live setiap hari 3 kali. Pukul 7, pukul 3 petang dan juga pukul 10 malam. Kita lihat ayat ini. Qul amara rabbi. Qul amara rabbi. Ra 2 kali. B 2 harakat. Bil qist. Bil qist. Dan ta di sini jadi qalqalah kubra. Kena ada pantulan. Qist. Qist. Dan bila bulat, bila nak berikan pantulan itu bulatkan mulut. Jangan pepeskan jadi bil qist. Tak betul. Dia mestilah qist. Ya, begitu. Siapa juga yang nak mendalami tentang detail hukum qalqalah dan hukum yang lainnya, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan berikan bagaimana untuk dapat pelajaran semua itu. Wa aqimu wujuhakum. Ini sebanyaknya orang silap ni. Wa wi wu. Wujuhakum. Izar syafawi. Sempurna saja. Samarkan. Asalnya ain. Ain baris bawah bertemu nun bunyi ain. Tapi bila datang dal jadi samar. Ain 2 harakat.
dan kulli masjidin. Di sini jadi hukum idgham bi gunnah. Asalnya masjidin, tapi bila datang waw kena masuk beserta dengung. Masjidin wad'u. Wad'u ada lantunan. Wad'uhu kha di hujung kerongkong. Mukhlisi jangan baca mukhlisi jadi huruf sin ya, di sini huruf sad. Mukhlisina lahuddin. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kama bada'akum. Kum K-U-M bukan K-O-M. Ramai yang baca bada'akum. Sepatutnya bada'akum ya, kaf baris depan bunyi ku bukan bunyi ko ya. Hati-hati. Kama bada'akum ta'udun. Bunyi saja kum jangan panjang. Di sini izhar halqi, izhar syafawi jangan panjang. Terus masuk ta'udun. Cuba kita dengarkan ayatnya. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Baik, kemudian kita masuk kepada ayat yang terakhir untuk hari ini. So far, setakat ini macam mana? Di sini hujan tengah lebat. Di tempat sahabat-sahabat macam mana? Kalau boleh saya tahu ramai-ramai ni daripada mana ni? Daripada daerah mana, kawasan mana, negeri mana, negara mana? Mungkin munculkan diri anda. Perkenalkan diri anda insya-Allah kepada teman-teman yang lain. Saya tahu ramai yang antara kita dia make friend, menjadi sahabat sebagai ahli cepat Quran ini. Sambil-sambil belajar ini mereka dapat berkenalan dengan kawan-kawan baru. Alhamdulillah. Teruskan perkenalan dan persahabatan ini. Kita bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nanti kita dipertemukan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala secara bersama-sama ya. Baik, kita lihat ayat yang terakhir. Fariqan idhar halqi. Sempurna saja qan. Idhar halqi pada tanwin 2 di atas, sahabat-sahabat perhatikan duanya baris sama saja, atas dengan bawah. Sama juga di sini. Fariqan hada wa fariqan. Bunyi saja qan terus masuk. Haqqa alaihimud dhalalah. Dhad saya dah beritahu makhrajnya di tepi lidah. Alaihimud dhalalah. Dan bila waqaf pada ta simpul ataupun ta marbutah ini, dia ditukarkan kepada bunyi ha. Dhalalah. Tapi kalau kita nak wasal, dia kekal huruf ta. Dhalalatu innahumut. Itu kalau nak wasal, nak sambung. Baik, mungkin ada ramai yang akan pilih untuk waqaf. Jadi kita ibtidak pada dengungkan dulu 2 harakat di situ wajibul gunnah. Nahumut. Mim baris depan naik di atas ta terus yang bersabdu ini. Nahumut takhadhu. Dhu di hujung lidah naik terus di atas shin yang bertanda sabdu. Di sini alif lam syamsiah. Takhadhu syayatina awliya. 4 atau 5 harakat. Samarkan. Min, nak kata nun pun tidak, dal pun tidak. Jangan baca min, itu tak betul. Itu bacaan yang izhar. Sepatutnya di sini bacaan ikhfa. Min dunillah. Dibaca nipis 2 harakat. Hiwayah. Hapedas. Sabunaan. Dengungkan dulu 2 harakat. Na'annahum. Dengungkan di sini 2 harakat. Ini selalunya di sinilah orang buat silapan. Kenapa? Dia tak disiplin. Dia tak panjangkan yang mana yang sepatut dipanjangkan. Wa yahsabuna annahum. Barulah muhtadun. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Fariqan hada wa fariqan haqq عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين
يحسبون أنهم مهتدون. Alhamdulillah. Baik, kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayat, sekarang ni saya nak ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 23 hingga ayat 30. Diharapkan teman-teman semua telah bersedia ya untuk kita praktiskan balik apa yang kita belajar tadi. Siapa yang nak betulkan kedudukan silakan, siapa yang nak minum air juga silakan. Sebelum kita nak baca, saya nak ajak sekali lagi teman-teman, boleh tak berikan sokongan kepada saya dengan menekan button share ya. Dan juga di akhir bacaan kita nanti saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman untuk mempelajari kembali bacaan Al-Quran daripada asas, daripada makhraj huruf, tanda mati, tanda sabdu. Kita belajar balik, kita perbetulkan balik. Kerana mungkin kita duk rasa kita dah betul, tetapi di sana mungkin ada beberapa huruf-huruf yang kita perlu halusi lagi. Mungkin ada yang masih keliru, yang mana za, yang mana za, yang mana sa, yang mana sa. Jadi ala kulli hal, tunggu sehingga akhir bacaan saya akan kongsikan. Kita nak mulakan bacaan sekarang ini. Dah bersedia ya? Kalau dah bersedia berikan thumbs up. InsyaAllah kita akan mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها
الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan sahabat-sahabat ya, pencinta Al-Quran semua dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. Yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Waktu-waktu yang saya nyatakan itu sahabat-sahabat cuba reservekan untuk kita belajar Al-Quran bersama-sama hingga khatam Al-Quran, insya-Allah. Satu hari satu muka surat. Kita belajar santai-santai lah ya teman-teman. Baik, sebelum kita berakhir, saya juga nak kongsikan, mungkin ada di kalangan teman-teman ya yang rasakan, Ustaz, saya ikuti live Ustaz ini bagus, tapi saya rasa ada beberapa perkara yang saya perlu kuasai. Saya nak belajar balik makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu. Jadi oleh itu, saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Kerana mereka yang menjadi ahli cepat Quran, selain daripada mengikuti live kita setiap hari ini, kita akan berikan beberapa keistimewaan. Antaranya kita kirimkan ke rumah anda. Saya bukan e-book, buku secara fizikal kita kirimkan. Buku asas dan buku tajwid. Serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Kita telah rakamkan buku tersebut. Ada hampir 200 video pelajaran yang boleh diakses sama ada melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Dan bagi mereka yang menjadi ahli, selain daripada buku dan rakamannya, kita berikan 3 bonus tambahan. Kita berikan e-book nota ringkasan tajwid pertama. Kedua, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran daripada awal muka surat pertama Al-Quran hinggalah akhir surah An-Nas, insya-Allah. Kita akan berikan daripada masa ke masa. Ada hampir lebih daripada 600 video pelajaran. Termasuklah buku asas dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif bersama dengan kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat, kita boleh buat appointment sama ada melalui atas talian ataupun di pusat pengajian kita. Walau di mana teman-teman sahabat pecinta Al-Quran berada, di Semenanjung Malaysia ke, Sabah Sarawak ke, Brunei, Indonesia, Singapura ataupun mana-mana negara sahaja, asalkan teman-teman ada akses kepada internet untuk kita berkomunikasi, insya-Allah. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang untuk kita belajar. Dan jangan jadikan kekangan masa ataupun perasaan malu kita untuk berguru, untuk menghalang kita untuk membaca Al-Quran dengan betul. InsyaAllah kami bersedia membantu teman-teman. Jadi oleh itu saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran. Ada 3 cara untuk mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Pertamanya, teman-teman boleh komen di ruangan komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak mendapatkan keseluruhan yang saya bagi tahu tadi itu, boleh komen di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun cara yang kedua, sahabat-sahabat boleh screenshot nombor ini. Selepas habis sesi saya buat ini, terus WhatsApp. Nombornya 0111-621-7797. Boleh WhatsApp nombor itu selepas ini. InsyaAllah bagi tahu saya nak daftar, nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kami akan guide bagaimana untuk mendaftar. Begitu juga siapa yang tinggalkan komen di ruangan bawah, nanti insya-Allah admin kami akan reply, akan bagi juga satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link tu, nanti boleh WhatsApp dan komunikasi dengan
admin kami tanya dan dia akan bimbing bagaimana untuk mendaftar dan bagaimana untuk mendapat akses kepada pelajaran-pelajaran yang saya bagi tahu tadi itu. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran terus di website kita www.cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, website kita www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran secara langsung di situ. Jadi itulah 3 cara untuk mendaftar sebagai ahli Cepat Quran. Saya ulangi sekali lagi. Pertamanya, komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Siapa yang nak, komen sekarang nak jadi ahli Cepat Quran, ataupun WhatsApp ke nombor yang kita berikan itu, ataupun di atas itu ada nombor telefon pejabat kita. Tapi kalau nak bercakap dalam nombor telefon pejabat, kena telefon waktu pejabat lah. Kalau nak WhatsApp, anytime, anywhere, siang ke, petang ke, malam ke, insyaAllah admin kami akan cuba menjawab secepat mungkin. Kita tak janji jawab on the spot. Kita akan jawab secepat mungkin, insyaAllah. Baik. Jangan bimbang teman-teman. Tidak ada komitmen bulanan dan komitmen tahunan. Yuran untuk menjadi ahli Cepat Quran hanyalah sekali saja seumur hidup. Saya ulangi, yuran keahlian hanyalah sekali seumur hidup. Dan yurannya sangat-sangat minimum. Kita hanya mengenakan cas buku, cas bagi Semenanjung ini penghantaran. Bagi Sabah Sarawak ada sedikitlah casnya itu penghantaran. Tapi sangat-sangat minimum insya-Allah. Tidak sampai pun, bukan 20,000, bukan 5,000, bukan 2,000, bukan 1,000 yuran keahliannya. Bukan 500, bukan 400, bukan 300. Untuk hari ini, siapa yang mendaftar menjadi ahli Cepat Quran, untuk mendapatkan 2 buah buku, rakaman buku tersebut serta rakaman Al-Quran yang hampir 800 video pelajaran, serta boleh berkomunikasi dengan kita dari masa-masa ke masa, insya-Allah, dapatkan konsultasi dengan kita, keseluruhannya itu untuk seumur hidup. Yurannya hanyalah untuk hari ini RM270 saja. Jadi bagi teman-teman jangan berlengah lagi untuk kita belajar mengaji Al-Quran. Kita betulkan kembali daripada asas. InsyaAllah selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat yang nak jadi ahli Cepat Quran digalakkan untuk menonton bagi mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan di dalam buku asas dan tajwid untuk kami bimbing teman-teman. Ataupun mungkin kita boleh jadikan pengajian Al-Quran ini kita nak hadiahkan kepada pasangan kita. Kita sendiri nak mengajar pasangan kita, mungkin pasangan kita malu nak mengaji dengan kita. Jadi kita hadiahkan buku ini. Ataupun nak bagikan kepada anak-anak kita. Kita nak tengok anak kita, selalu kita hadiahkan kasut, baju, beg tangan, sebagainya. Mungkin kali ini kita boleh hadiahkan kaedah mengaji Al-Quran kepada mereka. InsyaAllah itulah tanda kita sayangkan mereka dunia dan akhirat. Jadi insyaAllah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Jangan lupa janji temu kita jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sungguhnya yang baik, yang sempurna itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan.
tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.